Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu isu yang menarik saya nak kongsikan kepada Anda berkaitan dengan kedudukan Muhyiddin dalam Bersatu dan dalam Perikatan Nasional. Tapi sebelum saya teruskan, saya kongsikan kepada Anda satu berita baik. Produk ini adalah produk transfer factor ataupun TF, molekul imun, molekul bijak, untuk meningkatkan, untuk mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan kita. Dengan kelebihan produk ini, boleh mendidik imun badan kita melawan pelbagai jenis penyakit. Kencing manis, kolesterol, darah tinggi, gout, penyakit melibatkan hati, jantung, perut, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. Sekiranya Anda risau tentang pengambilan produk ini lulus KKM. Anda boleh lihat di sini, lulus KKM, dan ada mal number produk ini terdaftar. Jadi saudara-saudara, produk ini halal, lulus KKM, lulus hospital, dan selamat untuk diambil. So, kepada Anda yang memerlukan produk ini, sekiranya Anda mempunyai kenalan yang juga memerlukan produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, kalau dah ada gesaan terhadap Muhyiddin untuk letak jawatan, untuk lepaskan jawatan sebagai presiden dan meminta Hamzah Zainuddin untuk mengepalai Bersatu, bukankah itu satu bentuk gesaan kepada Muhyiddin untuk letak jawatan? Dan macam mana pula kedudukan Muhyiddin di dalam Perikatan Nasional? Adakah beliau masih menjadi poster boy Perikatan Nasional setelah beberapa kes yang melibatkan nama beliau? Dan kalau bukan Muhyiddin yang jadi calon PN, calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional, saya yakin ada lagi nama yang lain, antaranya Hamzah Zainuddin, kerana beliau ketua pembangkang. Dan mungkin itu menjadi salah satu faktor Hamzah Zainuddin untuk dipilih menjadi presiden Bersatu yang baru. Dan seterusnya mungkin juga Hadi Awang, kerana Hadi Awang sebagai presiden PAS dan parti yang paling banyak kerusi di dalam gabungan Perikatan Nasional pun relevan juga untuk jadi calon Perdana Menteri. Dan ada lagi beberapa ikon Bersatu, contohnya Azmin Ali, ada lagi. Jadi itu adalah antara yang top lah. Jadi persoalannya, kalaulah Muhyiddin tidak digantikan daripada kedudukan beliau sebagai presiden, walaupun ada kesan daripada kalangan parti Bersatu sendiri, kalau saya tak silap, Bersatu Port Dickson, yang mahu Hamzah jadi presiden Bersatu dan Muhyiddin dilantik sebagai penasihat. Bukankah itu satu bentuk ataupun satu cara Hamzah untuk diangkat menjadi calon Perdana Menteri yang seterusnya? Adakah itu satu bentuk penolakan terhadap Muhyiddin untuk jadi calon PM? Saya terfikir, saudara-saudara, kalau Muhyiddin jadi calon Perdana Menteri, akankah ada pemberontakan di dalam Bersatu dan yang paling menakutkan di dalam Perikatan Nasional? Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, mungkinkah kalaulah di dalam Perikatan Nasional, kalau ada yang tak nak Muhyiddin jadi calon Perdana Menteri, poster boy Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional, mungkinkah akan ada pemberontakan sehingga berlaku penarikan sokongan ataupun lompat si katak lompat? Mungkin mereka yang tidak mahu Muhyiddin jadi PM, Muhyiddin jadi calon, kerana mereka ada calon sendiri, mereka akan memberontak dan mereka keluar daripada gabungan PN, dan paling menakutkan mereka menyokong Anwar. Nah, semua ini menjadi persoalan. Jadi sama ada Muhyiddin akan melakukan langkah beliau sendiri ataupun akan kekal dengan yang kita sudah biasa lihat, yaitu Bersatu PAS gerakan dalam PN dan beliau menjadi calon Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini.
Tonton Open ada satu berita eksklusif hari ini. Tepat 10 Julai adalah tarikh paling bersejarah di Malaysia. Tepat 10 Julai 2025, genaplah usia Tun Dr. Mahathir Mohamad 100 tahun. Syukur Tun Mahathir sudah hidup selama 100 tahun dan antara manusia yang berjaya mencapai umur 100 tahun serta antara manusia yang berada di Malaysia yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Saya sebagai rakyat Malaysia cukup respect kepada Tun Dr. Mahathir. Akhirnya Tun Mahathir genap 100 tahun. Nah, ada satu pendedahan terbaru daripada Anwar di saat Mahathir genap usianya 100 tahun. Tapi sebelum kita kepada isu dan berita kita hari ini, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah molekul imun, molekul bijak, produk TF ataupun transfer factor. Produk ini sangat diperlukan oleh sistem imun badan kita. Lebih-lebih lagi sekiranya kita sekarang sedang dalam keadaan yang tidak sihat, sedang alami pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, penyakit melibatkan hati, jantung, perut, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar. Jadi kepada Anda di luar sana yang memerlukan produk ini, jangan tangguh lagi. Inilah masanya Anda untuk mendapatkan produk ini supaya kesehatan Anda terjaga melalui sistem imun badan yang rapi, sistem imun badan yang dijaga dengan baik melalui produk TF. Sekiranya Anda memerlukan dan ingin bertanya lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim ucap selamat hari jadi, doakan kesejahteraan Mahathir. Oh, sudah pasti bagi penyokong Mahathir dan penyokong Anwar Ibrahim, walaupun kita dapat lihat mereka tidak mempunyai hubungan yang baik. Tapi kita dapat lihat dari segi ucapan Tun Mahathir, ucapan Anwar Ibrahim ini menunjukkan bahwa Anwar seorang yang pemaaf, Anwar seorang yang setia, dan Anwar bukanlah pendendam. Jadi, adakah penyokong Tun, penyokong Anwar yang sedang menonton video ini, adakah Anda setuju sekiranya kedua-dua ikon politik Malaysia ini, tanah air ini, kembali bersama di dalam satu gabungan yang baru? Mungkinkah Mahathir akan bersama dengan Anwar pada PRU16? Mungkin di situ boleh jadi satu turning point kepada Tun Mahathir. Kerana pada PRU15, Tun Mahathir sendiri kalah di Langkawi. Dan parti yang diterajui Tun Mahathir pun kalah. Jadi, mungkinkah sekiranya Anwar dan Mahathir bersama-sama lagi, mungkin berdepan PRU16, akan terjadi satu gegaran politik yang baru. PM Anwar mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran ke-100 kepada bekas mentor, yang kini menjadi seteru politiknya, Dr. Mahathir Mohamad. Dalam satu hantaran di media sosial, Perdana Menteri berkata, dia dan isteri, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mendoakan agar Mahathir dikurniakan kesihatan, ketenangan jiwa, dan kekuatan tubuh dalam menjalani kehidupan dengan penuh makna. Gaya hidup sehat serta amal bakti yang tidak pernah terhenti menjadi teladan kepada sebuah negara yang sedang menua, namun tetap punya harapan yang tinggi. Ucapan penuh Anwar Anda boleh lihat di media sosialnya. Jadi saya tertanya-tanya, kalaulah Mahathir ini masih menyimpan dendam, masih ingin memusuhi Anwar, nak lihat Anwar jatuh, saya rasa masih gagallah misi Tun Mahathir. Sebab sehingga hari ini, cecak usia Mahathir 100 tahun pun, Anwar masih lagi Perdana Menteri, masih mempunyai sokongan yang cukup di parlimen. Tapi nak cakap Mahathir kritikal dalam keadaan politik, ya memang dia kritikal lah. Sebab dia bukan ahli parlimen pun. Dan kalah teruklah pada PRU15. Tapi, bukan semua orang boleh mencapai usia 100 tahun, dan itu satu kredit dan satu perkara yang kita patut syukuri. Kerana Tun Mahathir adalah ikon utama politik di Malaysia dan juga antara pemimpin yang terkenal di seluruh dunia. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda?